Selamat sejahtera semua. Nama saya Yong Kok Lee, nombor metrik 277306. Hari ini, saya akan membincang sistem ekonomi pada zaman masyarakat Melayu tradisional. Marilah kita bermula dengan ekonomi sara diri. Sebelum campur tangan British, sistem ekonomi tanah Melayu bersifat sara diri. Ekonomi sara diri bermaksud melakukan pelbagai kegiatan ekonomi secara kecil-kecilan untuk menyara diri dan keluarga sahaja. Sekiranya ada lebihan, barulah dijual atau menjalankan aktiviti pertukaran mendapatkan barang-barang keperluan lain yang tidak dapat dihasilkan oleh diri sendiri. Secara rumusan, ekonomi sara diri adalah berbentuk tradisional. Ciri-ciri ekonomi tradisional. Antara ciri-ciri ekonomi tradisional yang pertama ialah tiada pengkhususan pekerjaan. Penduduk biasanya melakukan pelbagai jenis pekerjaan pada masa yang sama yang melibatkan semua anggota keluarga termasuk kanak-kanak dan orang tua. Contoh kerja yang boleh dilakukan oleh kanak-kanak ialah menjemur ikan, menganyam tikar dan memungut rotan. Ciri-ciri ekonomi tradisional yang seterusnya ialah tiada peralatan moden. Penduduk hanya menggunakan peralatan tradisional dalam mengusahakan sesuatu pekerjaan. Alatan tradisional tersebut biasanya dibuat sendiri atau seorang pekerja. Misalnya, bubur yang dibuat daripada rotan kemudian digunakan sebagai alat untuk menangkap ikan. Ciri-ciri ekonomi tradisional yang ketiga ialah amalan bergotong royong. Amalan gotong royong seperti berderau menjadi satu daripada ciri asas dalam kehidupan masyarakat tempatan. Berderau adalah amalan yang dilakukan bersama atau secara berkumpulan bagi memudahkan serta mempercepatkan penyiapan sesuatu pekerjaan yang dilakukan di samping mengelakkan hubungan antara anggota masyarakat. Ciri-ciri ekonomi tradisional yang keempat ialah kegiatan ekonomi berkait rapat dengan kawasan penempatan. Contohnya, penduduk yang penempatan berhampiran dengan pantai, maka kegiatan utama masyarakat cenderung kepada aktiviti perikanan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di pedalaman akan melibatkan diri dalam kegiatan memungut hasil hutan. Akhirnya, tiada lebihan hasil. Mereka mengamalkan konsep secukup hidup kerana tidak insentif untuk menghasilkan lebihan pengeluaran. Contohnya, masalah tenaga buruh yang terbatas menyebabkan mereka terpaksa bergantung hanya kepada tenaga keluarga sebagai unit asas buruh untuk mengusahakan tanah dan sawah. Kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional yang pertama ialah pertanian. Penghasilan daripada aktiviti pertanian adalah bergantung kepada keluasan tanah. Antara peralatan yang digunakan untuk kegiatan pertanian ialah cangkul, galu tanah, dan arit. Antara tanaman yang diusahakan seperti padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Seterusnya, kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional yang kedua ialah perikanan. Penduduk telah menceburi dalam kegiatan ekonomi perikanan kerana tinggal di sepanjang pinggir sungai atau laut. Mereka biasanya mencari rezeki dengan menangkap hidupan. Antara hidupan yang ditangkap ialah ikan, udang, dan karang. Peralatan yang digunakan adalah berbeza dan berbagai mengikut kawasan. Contoh peralatan yang digunakan ialah bubur, jala, serkap, luka, sampan, dan kain. Selain itu, kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional yang ketiga ialah mengumpulkan hasil hutan. Kegiatan ekonomi mengumpulkan hasil hutan ini kebanyakan adalah diceburi oleh orang asli yang mempunyai kemahiran mengenali spesies pokok dan menentukan kegunaannya. Orang-orang Melayu pula memainkan peranan sebagai seorang orang tengah dalam mempertahankan bekalan hasil hutan ini daripada orang asli dan seterusnya menjual kepada pedagang. Sumber-sumber hasil hutan seperti kayu kayan, kayu cendana, rotan, nipah, getah pecah, dama, buah kabung, dan daun palas. Di samping itu, kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional yang keempat ialah perombongan. Hal ini kerana tanah Melayu kaya dengan bahan-bahan galian terutamanya emas dan biji timah. Oleh itu, banyak penduduk tempatan telah menjadi perombong untuk menyalakan hidup.
Pada masa itu, Kepulauan Melayu adalah sangat terkenal dengan pengelolaan emasnya dan sehubungan dengan itu, kawasan ini dikenali sebagai semenanjung emas. Kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional yang kelima ialah berburu. Kegiatan memburu binatang untuk mendapatkan sumber makanan seperti lusa dan ayam. Selain itu, kegiatan menjelak gajah juga dilakukan untuk dijadikan binatang pengangkutan. Seterusnya, kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional yang keenam ialah peternakan. Aktiviti peternakan adalah secara kecil-kecilan seperti lembu, kambing, ayam, dan itik. Bukan itu sahaja, kerbau juga digunakan untuk membajak sawah dan menarik kayu. Tambahan pula, kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional yang lain ialah perdagangan. Walaupun terdapat ekonomi perdagangan, ia lebih merupakan kegiatan jual beli yang berasaskan sistem barter atau kaedah tukar barang. Pertukaran adalah dalam bentuk yang ringkas, sama ada secara terus ataupun melalui perantara. Contoh barang yang ditukarkan ialah beras, makanan laut, sayur-sayuran, dan lain-lain. Sekarang, saya akan membincangkan topik perdagangan antara bangsa. Perdagangan antara bangsa mula menjadi salah satu bidang ekonomi yang penting dalam kalangan masyarakat Melayu tradisional pada awal abad ke-15. Elemen ini menjadi penyumbang besar terhadap kebangkitan Melaka sebagai sebuah pusat kuasa bagi Empayar Melayu Islam di Nusantara. Dr. Barbosa, seorang pengalam Portugis, telah menyatakan bahawa Melaka merupakan sebuah pelabuhan yang mempunyai bilangan pedagang dan kapal yang banyak sekali di dunia ini. Gelaran Melaka. Dalam sejarah Melayu, banyak bahagian yang menyatakan mengenai kegemilangan Melaka kepada dunia luar. Kegemilangan ini juga menyebabkan Melaka telah mendapat pelbagai gelaran daripada pedagang-pedagang asing. Orang Arab memanggil Melaka sebagai Malakat dan Mulaga yang bermaksud tempat perhimpunan segala dagang. Dalam dokumen persejarahan China, Melaka dikenali sebagai Manlacha. Kedudukan Melaka. Menurut sumber persejarahan China, Melaka pada awalnya merupakan sebuah pulau yang kecil dan tidak mempunyai kawasan yang sesuai untuk kegiatan pertanian. Kemudiannya, kedudukan Melaka telah dialihkan ke kawasan baru, iaitu di muara Sungai Bertam atau Sungai Melaka yang lebih luas dan sesuai untuk aktiviti pertanian dan juga begitu strategik bagi kegiatan perdagangan. Perkembangan Melaka. Melaka kemudiannya semakin berkembang dan diketahui oleh para pedagang luar serta menjadi sebuah pelabuhan entry port. Pada masa ini juga, logam timah telah digunakan sebagai mata wang dan ukuran menilai harga. Perniagaan yang menggunakan sistem barter atau sistem pertukaran barang juga merupakan cara perniagaan yang digunakan secara meluas. Antara barangan yang giat diperdagangkan pada masa itu ialah timah, cendana, lada hitam, dan hasil hutan. Kejayaan Melaka. Kejayaan Melaka sebagai sebuah pelabuhan entry port bermula apabila para meswara yang kemudiannya bergelar Iskandar Shah memeluk agama Islam. Langkah ini telah berjaya menarik pedagang Islam untuk datang berniaga di pelabuhan Melaka. Faktor Islam telah menarik ramai saudagar Islam ke Melaka kerana perdagangan di Lautan Hindi dikuasai oleh orang Islam, seterusnya membawa kepada pengembangan Islam ke seluruh tanah Melayu dan Nusantara. Kecekapan sistem pemungutan cukai telah menjadikan Melaka sebagai pelabuhan terpenting di rantau Asia Tenggara pada abad ke-15. Contohnya, cukai ke atas perdagangan adalah tetap dan adil, iaitu 6% untuk kapal asing dan 3% untuk kapal tempatan, manakala kapal dari timur seperti China, Jepun, Jawa, dan Maluku tidak perlu membayar cukai tetapi dikehendaki memberikan hadiah. Hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik yang diasaskan dengan negara China memberi jaminan keselamatan ke Melaka kerana berhubungan rapat dengan sebuah kuasa besar di rantau ini. Hubungan diplomatik dengan kerajaan China yang memberikan jaminan terhadap keselamatan Melaka turut menyumbang kepada kemajuan perdagangan Melaka. Kedudukan yang strategik.
Kedudukan Melaka yang berada di Selat Melaka, yaitu jalan utama bagi jalinan perdagangan timur barat, telah menjadikan Melaka sebuah pelabuhan yang paling strategik kedudukannya. Seterusnya, pelabuhan Melaka terlindung daripada angin monsun dan selat yang sempit, memudahkan Angkatan Laut Empire Melaka mengawal kegiatan pelabuhan di kawasan itu. Selain itu, kedudukan semenanjung Tanah Melayu di tengah-tengah laluan antara dua peradaban besar Asia yaitu China dan India memberikan banyak kelebihan dari sudut perdagangan dan kebudayaan. Kesimpulannya, ekonomi sara diri yang diamalkan oleh masyarakat Melayu tradisional adalah mengamalkan konsep secukup hidup. Seterusnya, aktiviti perdagangan antara bangsa telah menjadikan Melaka menjadi sebuah pelabuhan yang berjaya dengan mempunyai kedudukan yang strategik. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.